fahaman takfir ini telah membunuh bukan orang-orang biasa, tetapi telah membunuh Sayyidina Umar, telah membunuh Sayyidina Uthman, telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu an. Mereka semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda ini adalah benda yang takfir ini dia akan membawa kepada syiar perbalahan, takfir akan membawa kepada syiar pergaduhan, bahkan takfir membawa kepada syiar pertumpahan darah. Ini adalah satu perkara yang sangat berbahaya. Ia bermula dengan buruk sangka terhadap keislaman seseorang. Ia bermula dengan buruk sangka dengan iman seseorang. Takfir ini dia terjadi di kalangan orang Islam saja, kan? Non Muslim tu tak termasuk lah. Kalau non Muslim tu dia tambah sikit lagi, harbi terus, kan? Tapi kalau yang sesama Islam ini, jadi apakah sebenarnya masalah sebenar? Benda ini kalau kita lihat banyak benda, kita aspek di Mesir mungkin ada latar belakang dia, dan di Malaysia juga ada latar belakang dia. Cuma perkara yang paling kita lihat paling ketara isu takfir dalam negara kita ialah bermula daripada masalah siasat lah. Walaupun dalam kelompok-kelompok dakwah ni pun kita nampak dah mula ada takfir antara satu dengan yang lain. Dah mula kita nampak di antara pertembungan antara kumpulan-kumpulan yang tak politik pun dah ada mula kecenderungan tu kita nampak. Dan ini seharusnya kita rawat juga perkara ini. Bukan takfiri dalam politik, tapi awal negara kita ni, masalah takfir dalam negara kita ni, sehingga semayang 2 imam, nikah 2 kali, tak nak makan sembelihan, ini bermula daripada siasat. Jadi perkara-perkara ini perlu kita selesaikan bermula daripada kita membahasnya semula apa masalah dalam politik ni, sehingga boleh membawa kepada gejala-gejala takfir. Di antara permasalahan yang timbul tu ialah masalah negara Islam itu antara sebab. Bila kata negara ni bukan negara Islam, sistem negara ni bukan sistem Islam, undang-undang negara ni bukan undang-undang Islam, kan? Jadi siapa yang mendukung undang-undang ni, mendukung negara ini, menyokong parti yang memperjuangkan undang-undang ini, mereka dikira sebagai orang-orang yang menghalang Islam, menentang Islam, melawan mereka adalah jihad, kan? Mati pun mati syahid, kan? Jadi di situ letaknya. Jadi sebab itu perlu diberi definisi negara Islam itu apa. Dan akhirnya dia membawa kepada satu keadaan kita pun tak nafi, tak nak bayar zakat pada kerajaan. Sebab apa? Kerajaan tak buat hudud, kan? Ada seorang tokoh ilmuwan kata kerajaan yang tak melaksanakan hudud tak layak pungut zakat. Itu real benda tu bukan tuduhan, betul benda tu, kan? Kerana kerajaan tidak melaksanakan syariah. Syariah itu apa? Maksudnya mafhum negara Islam itu kena diberi semula. Apa dia mafhum syariah itu perlu diberikan semula. Dan kemudian kumpulan-kumpulan yang nak menegakkan Islam ini pula, bila dia dalam bentuk apalah hai'ah dia, sama ada dalam bentuk kepartian ke NGO ke apa, dia punya pemimpin tu dah macam ada unsur khalifah, dia layak dibayar. Kemudian keterlibatan dalam kumpulan itu pula macam bukan satu keterlibatan program kemasyarakatan, tetapi dia sudah menjadi satu tuntutan akidah. Sebab ada unsur keterlibatan itu, ada unsur wala'. Dan bila masuk dalam grup tu kita mesti bara' kepada yang lain. Ini perbahasan akidah yang kenapa masuk ke dalam unsur-unsur politik, sedangkan dalam ahli sunnah wal jamaah politik ni dalam urusan fiqh, perkara-perkara furu', ia tidak termasuk dalam usulul aqaid.